Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr wala insan illa kana lahu bihi sadaqah. Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang ada tanah, dia tanam pokok, buah-buahan. Tanam buah-buah, pokok-pokok. Tuan-tuan, percaya atau tidak, pokok tu kalaulah tak dimakan di manusia, makan binatang, binatang yang memakan, itu juga dipanggil sedekah. Saya baru ni tuan-tuan, tak baru ni jugalah, sebelum Covid 2018, saya pergi ke Johor. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan, perempuan yang dikasihi sekalian, tajuk kita masih lagi membicarakan mengenai hukum hakam dalam pendapatan, mencari pendapatan. Antara perkara yang telah kita bincangkan sebelum ini iaitu hukum duduk di rumah tanpa bekerja. Ada orang disebabkan PKP baru-baru ni diberhenti kerja, atau diberhentikan dan mereka tak ada kerja. Bila tak ada kerja, dia duduk rumah, dia suruh isteri bekerja. Dia mampu dan dia tak nak bekerja, macam putus asa. Hukumnya haram, tak boleh. Sebab kamu mempunyai kemampuan, kamu boleh bekerja, kamu boleh keluar cari rezeki. Isteri membantu saja hukum dia. Itu sebabnya hukum wanita bekerja harus, dia bukan wajib. Suami bekerja wajib. Ini yang kadang-kadang perlu dipahami. Cuma kalau ada perbincangan, macam contoh yang berlaku di Putrajaya, yang mana isteri dia ni jusasi pangkat dia besar, gaji dia pun lumayan. Manakala suami ni pula, dia gaji dia tak besar mana, campur pergi mari dalam RM3,000. Jadi bila dalam RM3,000 ni, dia boleh tengok pergi mari suami pula kerja dekat kilang, dekat belah-belah Shah Alam sana. Kalau tengok dari sudut tu, travelling, kos itu, kos ini dan sebagainya, maka campur pula dengan kos hantar anak ke nursery, anak pula ada 4 orang. Jadi kalau hantar campur-campur, dia kata lebih kurang RM3,000 juga. Tak? Ambil bibik pula zaman sekarang, ialah bukan nak kata, sampai-sampai elok duduk, lepas tu lari, habis 10 ke 15 ribu ringgit. Tu baru kos lagi. Bila pergi daftar pula, lapor pula dekat immigration, kita pula yang kena bayar compound. Jadi maknanya macam mana? Rugi banyak. Dan kita pun tak tenang hati. Macam mana orang luar jaga anak kita dan sebagainya. Akhirnya dia bincang dengan suami dia, ginilah, awak tak payah kerja, saya tanggung. Ini isteri, dipanggil, dia turunkan hak dia daripada tidak bekerja kepada bekerja, dan dia bagi suami dia duduk rumah. Dia kata jangan risau, ketaatan saya pada awak tinggi macam biasa, satu. Nombor dua, tugas awak jaga anak, makan minum pun tak kisahlah. Awak saya masak siap-siap pagi-pagi tu, sebelum tu tengah hari awak panaskan saja. Dua. Nombor tiga, ambil anak sekolah, hantar anak sekolah. Itu je, 3 benda. Jadi dia deal itu menyebabkan mereka lagi bahagia. Jadi cumanya hidup macam tu lah, dia tak adalah nak mewah sangat. Boleh kan? Boleh. Itu tak ada masalah. Sebab apa? Hukumnya perempuan tu tanazalat an haqqiha. Dia dah turunkan hak dia sebagai seorang isteri yang sepatutnya menerima nafkah daripada suami, dia tak dapat. Maka dia dibenarkan kerana dia suami dia tak berdosa, kerana isteri dia tak nak hak tersebut. Cuma
Dr. Wahbah Az-Zuhaili dan juga Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia bincangkan lagi, kalau boleh, walaupun kita ni tak kerja lah, ya, jaga anak kat rumah, bantu isteri uruskan rumah, kemas rumah, dan suami dia memang pandai jemur baju, lipat baju, lepas tu urusan-urusan panas memanas ni semua dia pandai. Jadi tak ada nampak pelik, dan suami pun suka kerja tu. Gitu. Jadi Dr. Yusuf Qaradawi dan juga Dr. Wahbah Zuhaili, dia letakkan, dia tambah sikit, dia panggil afdaliyah, kebaikan dan perkara yang lebih afdal. Afdalnya kau buat juga kerja part time, maksudnya kau dapat juga duit. Buatlah jual online ke, kerja secara maya ke, buat bisnes kecil-kecilan ke, yang penting ada income, walaupun RM50, walaupun RM100, kamu dianggap sebagai orang yang mempunyai maruah diri. Maksudnya tak duduk rumah saja, tapi kamu ada income tambahan. Jadi itu tidak ada masalah, ya, dibenarkan. Sekarang ni macam-macam cara boleh buat secara online, tolong promokan produk, jadi orang tu, jadi orang ini, macam-macam cara. Itu bagi orang yang ni lah, yang bekerja, berhenti kerja sebab nak bantu isteri, sebagai contoh, ya. Mudahkan urusan, jimat kos, dia orang boleh tahu bab-bab ni. Yang haram ni, isteri pun tak cukup duit, dia pun tak kerja, makan duit isteri. Yang lebih parah lagi, setiap bulan ambil duit isteri 350, beli rokok Marlboro. Itu memang 2 kali haram. Haram isap rokok dan haram ambil duit isteri. Kau nak isap rokok, kau kerjalah, jangan ambil duit isteri. Bayangkan RM17, katakan contoh, RM17 kali 30, Allah, banyak tu. Kalau sehari sekotak. Baik. Yang seterusnya, al-iktisab an tariq az-zira'ah. Sekarang ni apa hukum pula kita cari rezeki daripada ada tanam-tanaman, sebagai contoh, ya, kita ada kebun. Saya baru ni pergi ke Pulau Pinang, nak pergi beli kopiah. Saya lalu nak pergi beli kopiah ni, saya lalu lah dekat satu, sebab dia buat terus daripada bukit apa nama ni, kopiah, tapi orang panggil kopiah Datuk Harudin. Datuk Harudin memang buat dengan dia lah, arwah. Nak pergi rumah dia, kilang dia, tempat dia buat ni kat belakang, jalan belakang. Jadi bila sampai kat Pulau Pinang tu, Bukit Murtajam. Jadi on the way tu lalu kawasan-kawasan, orang kata apa, sawah apa ni, sayur-sayuran, tempat tanam sayur-sayuran. Chinese semua, milik Chinese. Orang bukan Islam, ya. Jadi tanyalah orang situ, ada orang kampung situ, dia yang bawa saya. Dia kata, "Ustaz, ni semua ni Ustaz, dia orang ni tanam sayur-sayur ni, dia orang ni semua ni graduate university. Anak-anak dia orang sambung, dia buatlah macam apa? Kilang untuk sayur-sayuran yang segar, kemudian dia tambah pula dengan sayur-sayuran yang moden, macam-macam cara. Semua anak-anak lepasan universiti. Dia tak adalah pakai tie, pakai coat macam kita. Dia orang duduk tengah-tengah panas, tapi produk makanan dia orang yang supply. Tu. Jadi nak bagi tahu, tak semestinya pakai tie, pakai coat, pakai suit tu dia boleh jadi jutawan. Kadang-kadang tak pun. Yang jutawan orang-orang macam ni lah, duduk tengah-tengah panas, uruskan tanah-tanah dia. Jadi dari situ dia orang dapat rezeki yang banyak. Dan itu sebabnya kita sebenarnya Islam juga mengajar kita untuk mengambil rezeki daripada az-zira'ah, iaitu tanam-tanaman. Sebagai contoh, sawit, getah, apa lagi ni, buah-buahan, sayur-sayuran dan macam-macam lagi. Macam kita sawit, satu ada sawit, menariklah. Cuma kita kena kaji jugalah. Yang orang tengah ni dia kaya. Macam kita nelayan dia tetap macam tu juga, tapi orang tengah yang ambil ikan ni, tu kaya raya. Itu sebabnya kita kena pastikan yang mencari juga kaya, orang tengah kaya, dan tidak membebankan kepada pengguna.
Itu bagi orang pakar ekonomi lah buat kajian. Sebab sekarang ni pun orang yang ada getah pun tak kaya juga. Nenek atuk saya ada getah berapa ekar dekat Melaka Alu Gajah tu. Tak kaya, miskin juga. Dia kaya apa? Kaya tanah lah. Tapi bila habis, bila meninggal dunia, tanah tu dia agih-agihkan dengan faraid. Habis anak beranak ambil. Tu je. Dah. Tapi orang yang jadi token, saya ingat dulu, sebab saya ingat arwah atuk dulu pada menoreh-noreh pagi-pagi tu, pukul 4 pagi dia menoreh, pukul tengah hari tu, kalau kami balik kampung, saya suka ikut, dia tengok dia menoreh, dia kumpul. Kan dia kalau hujan, sedih sikit lah, air masuk kan. Tapi kalau tahu dia akan sekerapkan letak depan rumah, depan kampung, rumah atuk. Memang busuk tu, busuk suruh. Saya kata Masya Allah, busuk betul. Tapi itulah, atuk kata, busuk ni lah yang membesarkan mak kau dan juga pakcik-pakcik kau dan makcik-makcik kau. Dengan duit ni lah. Jadi bila dia dihantar kepada peraih, rumah peraih tu banglo. Dari nak bagi tahu peraih orang tengah dia jadi kaya. Atuk macam tu juga. Tak ada lah kaya. Boleh lah tuan-tuan puan. Tapi nak jadi kaya macam peraih tu dia tak ada pun Allah SWT kebun-kebun yang banyak. Dia hanya ambil dan dia jual pula kepada pihak industri. Hebat. Baik, tuan-tuan dan puan. Oleh sebab itu, kita orang Islam ni kena ingat, bila Allah bagi tanah, jangan disia-siakan. Tanah wakaf kita berapa banyak? Tanah wakaf. Salah kita juga, wakaf tapi tak ada bertulis. Ini masalah lah tuan-tuan. Tu buat nasihat saya, kalau nak wakaf tu biar wakaf umum. Ini tak, semua nak buat surau buat masjid. Ni masjid dah ada. Tiba-tiba wakaf tepi rumah tu nak buat masjid juga. Apa bendanya? Masjid pun tak ramai, tak penuh. Nak buat surau lagi, nak buat apa lagi, dah cukup-cukup. Bagi wakaf umum, bagi banyak benda boleh guna. Jadi macam contoh, bila kita ada tanah, kalau ikutkan salah satu tanah atuk dulu kat Melaka tu, Alu Gajah, ada 2 ekar. Tanah tu, atuk kita tak boleh baca Quran, dia tak pandai nak baca Quran dengan baik. Orang hidup zaman Jepun tu kan. Nenek terus tak boleh membaca sebab dia hidup zaman Jepun. Tu sebab saya cukup marah bila orang kata Jepun bagus. Pening kepala kita. Dia datang jajah kita. Nenek hampir-hampir tak kena rogol je. Tapi sebab dia kata rezeki nenek tak, muka tak berapa cantik, Jepun tak lalu. Tu ingat lagi nenek juga. Dia selalu tengok saya, memang dia akan doa je. Dia boleh doa saja. Bahasa Melayu, baca Quran tak boleh langsung, baca Rumi pun tak boleh, Jawi pun tak boleh. Dia pernah makan kawan-kawan dia kena rogol. Sebelum dirogolnya dia bagi minum dia minumnya lepas dirogol kemudian dia bagi minum air sabun. Buncit perut budak-budak ni, mati dibunuh. Atuk pula polis hutan. Masa merdeka dia adalah, bayangkan kawan-kawan yang mati masa dekat Pahang komunis, lawan komunis. Berapa ramai mati, dia tak sempat nak mati. Dia kata rezeki atuk tak mati sebab kawan-kawan depan kena tembak, kawan-kawan jatuh atas atuk tak mati. Dan itu sebabnya kadang-kadang tuan-tuan, pengorbanan orang dulu-dulu tu kita kena ingat dan kita kena hargai. Itu sebab bila atuk ni tak boleh baca Quran dengan baik, tapi dia semayang tak pernah tinggal. Kalau dia baca, kita tahu dah ayat dia baca, qul huwallahu, qul a'udzu birabbin nas. Tapi syukurnya anak-anak dia, cucu-cucu dia, alhamdulillah semua boleh baca Quran. Nenek sampai meninggal dunia tak boleh baca. Sebab masa tu kita kecil lagi. Lepas tu tuan-tuan, bila tanah tu terbiar, tak ada guna, nak wakaf, nak buat surau masjid dah ada, surau pun dah ada. Mak bincang dengan adik-beradik kita gini lah. Abah dengan mak ni dah banyak dah buat macam-macam untuk kita wakafkan lah, biar pahala tu sampai. Pergi ke majlis agama, kebetulan ada tanah tu dekat dengan tanah tu ada kampung. Kampung tu pula memerlukan tanah kubur habis, penuh dah kubur ni. Tanah pula tak cukup. Kebetulan pergi ke majlis agama, tanya majlis agama apa yang diperlukan sekarang ni. Masjid kat tepi tu, rumah kampung dekat tepi tu nakkan kubur, boleh tak diwakafkan kubur? Jadi bagi ke majlis agama untuk buat kubur, settle. Sekarang ni penuh dengan kubur. Ada orang kata, Ustaz, bagi tanah kita kat kubur Ustaz, suai hidup dia.
Ini orang bukan Islam punya pegangan. Kita orang Islam wakaf kubur. Orang Islam duduk, kalau kata dalam kat situ ada 3,000 lah, 3,000 jenazah, berapa banyak pahala sampai ke arwah atuk dan nenek. Jangan fikir sui-sui, nampak kubur sui, nampak itu sui. Kadang-kadang kita ni terikut-ikut dengan budaya atau agama orang bukan Islam. Kita orang Islam, kita tahu bagi kubur tu sebahagian daripada wakaf. Wakaf tanah untuk perkuburan, wakaf tanah untuk masjid, wakaf tanah untuk sekolah, wakaf tanah untuk apa lagi? Untuk universiti. Wakaf buku-buku untuk ilmu, dipanggil wakaf ilmu dekat IPT. Jadi itu sebabnya jangan kita nampak benda tu remeh. Itu sebabnya tanah itu Allah bagi untuk kita mendapat manfaat dunia dan juga di akhirat. Itu sebab Allah kata apa? Wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja. Allah kata aku bagi tanah tu kau manfaatkan. Ada orang dia bagi tanah, dia pertama dia tak ada hitam putih, maka tanah tu jadi kalut. Nombor dua, dia wakaf khusus. Bila wakaf khusus, tuan yang wakaf mati, dia khusus untuk buat masjid. Masjid naik. Masa tu masjid ni orang dah wakaf dah, cuma tak dimaklumkan. Orang tu pun dia wakaf juga dekat lebih kurang 100 meter daripada sini, nak buat masjid juga. Tak boleh ya. Jadi Jabatan Agama dia akan pegang, oh ni dah wakaf, Majlis Agama dah pegang, dah wakaf khusus untuk masjid ni, macam mana nak tukar wakaf ni? Jadi hol banyak benda tak selesai. Itu sebab kita ni bagi kepada kepakaran pihak Majlis Agama. Dia orang yang tahu, umumkan wakaf. Tanah ni kami nak wakafkan, adik-beradik nak wakafkan, mak ayah wakafkan, umum. Bila umum, terpulanglah Majlis Agama nak buat apa. Contoh kan, contoh. Ni. Kawasan ni tak ada tanah kan? Ada tanah kosong ni? Ada? Dekat? Tak ada kan? Okey, contohlah atas tu, dekat bangi atas ni banyak tanah kan. Banglo tak naik lagi contoh. Ada seorang hamba Allah ni dia duit banyak sangat, nak tahu nak buat apa? Tanah kosong tu dia pun buat apa? Dia kata gini, diwakafkan pada Majlis Agama, rumah kat situ ataupun ada tanah lot apa atau lot kedai ni, dia kata dia naikkan bangunan lot kedai, sewakan lot kedai tu. Duit kedai tu, lot kedai tu, sewaan dekat situ tu bagi pada Masjid Al-Um, maka boleh. Tu dia panggil wakaf. Manfaat, bagi manfaat tu pada masjid. Wakaf tu, tanah tu kekal wakaf, Majlis Agama akan jagalah. Tu serah pada Majlis Agama. Macam orang ada satu tempat tu dia kata masjid, kita ni buat masjid, parking tak ada. Masalah juga, parking tak cukup. Semua nak buat besar-besar masjid. Bila orang datang, parking lah. Tu yang blok rumah orang tu dah tak betul lah. Tu sebab biar buat masjid ni pun kita kena tahu kapasiti bangunan, kereta boleh masuk kat mana. Tengok macam Putrajaya, bangunan banyak, parking tak ada. Lah kali suruh naik kenderaan awam kan susah. Jadi akhirnya parking lah orang kat tepi jalan, semua kena sama. Jadi sebab itu ada orang tu dia buat masjid cantik lah, besar masjid, parking pula tak cukup. Kebetulan ada orang kaya, Datuk Seri ni, dia tanah ada kat tepi, dia nak buat banglo nak bagi anak dia. Anak dia ni tak nak duduk situ, tak nak duduk situ. Dia kata gini lah, abah dia, oh ni orang kaya tu, nak orang kaya. Katakan tanah tu nilai dia lebih kurang 500,000 banglo, lot banglo besar lah, 10,000 ke kaki lot banglo. Dia nak bagi tanah ni kepada anak dia, si Fulan. Katakan contoh nama anak dia Aziz. Jis, ni abah beli untuk kamu ni, duduk lah. Tak nak abah, apa pula duduk, nak buat lagi kos. Saya nak beli tu dekat Shah Alam, duduk dekat Shah Alam, beli rumah siap, senang. Kalau macam tu takkan tanah tu sia-sia, tepi tu masjid. Kena pula ada seorang anak pula bagi, Jis, ni rumah, kau buatlah rumah tu tepi masjid. Allah bah, duduk tepi masjid bah. Islam tu kita dibuatnya. Takut duduk tepi masjid. Maklumlah, dia kata dengar azan tiap-tiap waktu. Tu pun ada juga orang takut macam tu. Lah. Dia kata, abah tak nak abah. Ginilah, kalau kau tak nak, abah beli tanah tu daripada kamu. Nampak? Abah dia ni beli. Sebab dia dah allocate tanah tu untuk anak ni. Aziz ni tak nak duduk.
Tapi tanah tu memang tanah dia. Abah tak turun kali, tapi sebab bapak ni banyak duit, dia bayar kos nilai tanah tu lebih kurang harga kasih sayang 300,000. Harga semasa 500. Dia beli 300,000, dia bagi ke anak dia. Kalau dia kaya betul, dia bagi 500,000. Nah, ambil 500,000 ni, pandai-pandai kau cari rumah mana. Tanah ni abah ambil. Dia ambil tanah ni 500,000 ni, abah ni tadi, dia pergi ke Majlis Agama, buka tanah tu, bersihkan tanah tu, jadikan parking untuk masjid. Settle masalah. Wakaf lah. Wakaf tapak parking. Itu sebabnya tuan-tuan, banyak kita boleh guna dengan tanah ni. Sebab Allah suruh kita manfaatkan tanah. Wallahu ja'ala lakumul arda bisaqa. Allah bagi tanah ni kau gunakan betul-betul. Kalau kita ada tanah, mak kita ada tanah, ayah kita ada tanah, kena bincang elok-elok. Jangan kita salah guna, jangan kita salah buat, jangan kita mengambil hak adik-beradik. Na'udzubillah, itu lagi bahayalah. Kalau boleh selesaikan dengan betul. Bahkan kalau katakan boleh dimanfaatkan dengan menanam, wallazi anzala minas sama'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli syai' fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba. Allah juga yang menurunkan air daripada langit dan keluarkan tumbuh-tumbuhan daripada bumi. Untuk apa? Untuk kita mengambil manfaat daripada tanah tersebut. Ni semua antara benda ayat-ayat yang menunjukkan bahawa kalau boleh gunakan tanah itu ke jalan yang baik ataupun ke tempat yang betul, maka itulah yang sebaik-baik mungkin. Semua ayat tadi tanbih ilahi lil insan, nak mengingatkan kepada manusia bahawa nikmat Allah daripada tanah itu cukup banyak. Wa tasir wasailuha lahu, bahkan mengalir kebaikan yang banyak daripada tanah. Kalau kita ada tanah, kalau tak ada tanah tak apa. Ni bagi orang yang ada tanah. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis, ma min muslim yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayr wala insan illa kana lahu bihi sadaqah. Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sesiapa yang ada tanah, dia tanam pokok, buah-buahan. Tanam buah-buah, pokok-pokok. Tuan-tuan, percaya atau tidak, pokok tu kalaulah tak dimakan di manusia, makan binatang, binatang yang memakan, itu juga dipanggil sedekah. Saya baru ni tuan-tuan, tak baru ni jugalah, sebelum Covid 2018, saya pergi ke Johor. Sahabat kita ni, dia ni alhamdulillah Allah bagi rezeki dia banyak, dan dia ada tanah. Tanah dia ni tuan-tuan, dia suka tanam pokok durian. Durian musangking. Nombor 2, dia tanam cempedak. Cempedak. Cempedak kan yang kecil. Cempedak. Nombor 3, dia tanam pisang. Semuanya berekar-ekar. Tanah dia keliling, tengah-tengah dibuat pondok. Saya pergi lah. Pergi tu semata-mata nak pergi makan durian. Dia kata, Ustaz, mari makan durian, Ustaz. Adalah geng-geng masjid semua ikut. Kami pergi 2 Velfire, 3 4x4. 3 4x4 tu pergi tu bukan saja nak makan. Dia nak angkut semua buah-buah tu, letak dalam 4x4, bagi kat masjid, geng masjid. Tak jual, ni memang dibagi sedekah gitu. Banyak tuan. Lepas tu masa kami pergi tu, dia tunjuklah, Ustaz, ni durian-durian saya. Tapi durian manis tu ya Rabbi. Makan dekat, tapi kita makan dekat lain tuan, makan dekat sini tepi jalan dengan makan dalam kebun tak sama. Dia punya gas dia tu, makan sebiji pun nak muntah lah. Sedap sangat tuan, sebab dia punya gas tu memang betul-betul makan durian dan gas. Makan kat sini gas lah tak ada, makan banyak pun tak ada siapa. Sana makan rasa macam uish, sedap betul. Seulang pun dah rasa macam makan sebiji lah. Jadi lepas makan tu dia bawa kami jalan. Kata, Ustaz, jom tengok. Sebelah kebun dia tu ada juga kebun apa tadi saya sebut, tempoyak, bukan tempoyak, cempedak. Cempedak.
Dia punya cempedak tuan-tuan. Ya Rabbi, saya tengok daripada bawah sampai atas, geli saya tengok tuan-tuan, sebab terlalu banyak. Sebelah dia tu pun kebun orang lain pun juga cempedak, adalah tumpuk. Dia ni daripada bawah sampai semua pokok dia. Maka benar Allah kata kamas tadi habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dia ni bukan nak jual. Dia buat semua tu, dia bagi ke anak-anak dia kebun dia. Dia tak jual. Dia memang tak menjual sebab dia kaya tuan. Petronas saja dia berapa banyak dekat Johor. Dia buat tu, dia kata apa? Dia tanam tu suka-suka sebab dia boleh beli kosong tanah, dia beli, dia tanam dia buah-buahan sebab niat dia nak bagi geng-geng masjid makan. Lepas tu kan masa time buah durian, dia hantarlah ke sekolah-sekolah. Sukalah budak-budak makan. Sekali datang 4x4 makan free tuan-tuan. Tu rezeki dia murah betul tuan-tuan. Tapi tu nak kata bila tengok, dia kata apa, Ustaz, saya bagi orang makan, lepas tu kalau rosak saya niat bagi kepada buah binatang-binatang pula makan. Allah muliakan. Itu sebabnya niat biar baik. Saya pun hari tu saya try. Ni berlaku kat saya sendiri ni. Buah mempelam tanam lah. Rumah saya tanam. Dia tanam dekat luar pagar. Luar pagar rumah tu kan ada yang MPKJ punya. Daripada kosong, isteri saya pun tanam. Dia rumah ni pula. Dia kira tanam, dia tak tengok tempat tu strategi tak strategi. Dia kira tanam dulu. Dia tanam tempat tu, tempat nak buat parking. Dia pergi tanam kat situ. Dia pergi tanam, naik tumbuh. Bila naik tumbuh tu, dia tak tinggi pokok dia, buah mempelam rendah je. Tapi buah dia besar-besar. Manis pula. Rumah saya ni pula, time tu dia berkira sikit. Depan rumah saya tu selalu sekolah mak bapak datang ambil anak sekolah tadika, sekolah agama depan tu, dia berhenti depan tu. Dia ambil. Dia orang berhenti ambil anak, tunggu anak. Jadi bila nampak tu pagi-pagi anak budak-budak sekolah menunggu, mak bapak menunggu, buah tu keluar pun tak banyak. Dia dalam 10 biji je. Malah tu pokok kecil je 10 biji je keluar. 10, 20. Paling banyak pun 20 tu kira banyak tu. 10 je. Jadi rumah ni dia punya sayang tu. Dia tunggu kuning, dia ambil satu. Kuning tu dia masak, makan manis. Tapi masalah dia kira 1, 2, 10. Tiba-tiba dia balik pejabat, dia pun pensyarah. Balik pejabat, tengok tinggal 8, 2 hilang. Oh, dia marah betul. Tiap-tiap pagi dia akan mengintip siapa yang ambil. Tengok kereta berhenti, dia mengintip. Malam dia mengintip. Saya kata lah, kenapa yang awak risau sangat? Tak apalah, biarlah dia nak ambil rezeki. Tak boleh, saya tanam ni nak bagi kita keluarga makan. Gitu. Saya kata okey lah, tak apa. Kalau ada rezeki kita ada, tak ada tak apa. Kalau tak ada, tak apa. Nanti kan saya beli berkilo-kilo bagi awak makan. Memang betul pun. Saya duduk sebut itu, tiba-tiba kawan daripada Perlis hantar harum manis. Harum manis keluar ke hidung makan. Banyaknya orang hantar. Apa? Tiba-tiba dia pun niat, tak apalah, bagilah orang ambil. Bila orang ambil kan, tahun depan keluar banyak. Sampai tak terkira lah, sampai jatuh lah benda tu. Sebab saya kata, bila kita bagi ke orang, Allah murahkan rezeki kita. Buah-buah tu pula bertambah. Nah sekarang ni orang ambil. Kita pula tak terasa. Awak tak terasa nak ambil? Ya, tak makan juga rumah busuk, rosak dalam peti sejuk juga. Yang orang bagi pun dah banyak dah. Jadi jangan risau. Lah tuan-tuan, sekarang ni orang tu ambil, orang pun nak ambil. Sebab apa? Dekat tepi jalan lain pun ada juga. Jadi itu sebabnya jangan kita ni kedekut dengan apa? Dengan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Buah-buah ni tak apa, insya-Allah. Kalau rasa tak cukup nak makan kat yang ada, kita pakat beli. Tapi kalau kita semua pakat tanam, orang kat jual, tu nak makan apa? Tak. Cuma orang yang jual tu tolonglah, jual lah elok-elok sikit. Ni jual pun yalah, tak elok, rosak. Baik. Itu hadis Nabi SAW. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Ma min muslim yaghrisu gharsan illa kana ma akala minhu lahu sadaqah. Sesiapa yang ada tanah, dia tanam pokok-pokok buah, kalau dia jual dia dapat rezeki, dapat duit.
kalau katakan orang makan, itu dipanggil sedekah. Kalau binatang makan, itu nama sedekah. Wa ma suriqa minhu lahu sadaqah. Orang curi pun sedekah. Orang yang mencuri itu berdosa, tapi kita dapat pahala. Sebab apa? Niatnya sedekah. Orang mencuri itu berdosa sebab apa? Dia mengambil hak orang. Nampak tak? Tu pun dibincang ulama, sebab tanam tu di kawasan mana. Kalau tanam dalam kawasan rumah, itu mencuri dan berdosa. Kalau orang tu ambil, tuan rumah tak tahu siapa yang mengambil, dia panggil dapat pahala sebab sedekah. Tapi orang yang mencuri itu berdosa. Tapi kalau dia tanam atas tanah MPKJ, itu khilaf. Bila kau tanam atas tanah orang, itu milik orang. Kalau kau tanam atas MPKJ, itu milik siapa? Prof. Sebab Prof ni dia jaga UKM tu. Satu UKM dia jaga. Jadi maksudnya tu pokok-pokok kat UKM tu buruk makan, anak murid kita makan, ambil ya. Komuniti punya tanah. Kalau MPKJ dah punya. Kalau ikutkan dia semua boleh pakai. Macam Putrajaya, tuan-tuan boleh tengok dekat Alam Anda tu, dia ada satu section persen 9. Dia bukit tu dulu, zaman dulu menteri izinkan untuk tanam. Daripada sia-sia tanamlah sayur-sayuran. Kan orang Putrajaya kan nak dapat sayur tu. Mahal benda tak. Dia orang tanam sia-sia, geng komuniti, geng pencin tu semua tanam tu. Itu milik orang ramai. Dia datang ambil. Cumanya adalah tabung. Dia orang letak tabung untuk beli benih lain, tanam lain. Begitu. Jadi maknanya boleh ya kita berbuat demikian. Dapat pahala. Orang curi pun kita dapat pahala. Tapi yang mencuri itu berdosa. Kita faham juga tu. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku kepada tanah itu semuanya sedekah. Allah Rabbi. Sampailah hari kiamat. Sampai hari kiamat. Masya-Allah. Katakan kita ada pokok kita tanam, orang tu berteduh. Kadang-kadang kita tanam pokok kan. Ada budak sekolah berteduh di bawah pokok. Oh, pahala. Tu pahala sedekah juga. Masya-Allah. Tengok daripada tanah tu saja, kat situ pun dapat pahala sedekah. Apatah lagi yang menanam untuk dapat rezeki dan berinfak fisabilillah. Dan daripada tanah ini juga, apabila seorang itu menanam, dia boleh mendapatkan keuntungan mengikut kehendak dan pasaran semasa. Contoh, orang tu dia tanam pokok durian Musang King. Sebelum tu kita masuk ke apa tadi? Manis, apa? Harum manis. Harum manis tu berapa sekali? Satu kotak tu mencecah ratus ya? Ratus. Berapa dia? Berapa biji dia? 6 biji je. Kenapa mahal? Eksklusif. Orang kata, Ustaz, ini berdosa sebab dia mahalkan harga. Tak mahal. Dia mahal sebab eksklusif. Dia nak jual mahal, itu hak dia, tanah dia. Tak? Contoh, saya nak jual air. Tuan-tuan jual, tuan-tuan beli, kos dia 50 sen. Tapi sebab tuan-tuan jual RM1 je. Mungkin 80 sen atau RM1. RM20. Tapi sebab saya jual, namanya Izhar, apa ni? Miang, air minuman Miang. Saya letak RM2. Boleh tak? Boleh, sebab saya punya. Ikut saya nak jual. Orang pula beli, tak ada masalah. Terpulang. Tak? Tengok macam sabun mandi kan, sabun mandi. Semua sabun mandi berbuih semua. Tapi kenapa jenama ni mahal, jenama ni murah? Sebab jenama. Air kopi. Tu kopi orang tengah boykot kan ni. Bukan sikit-sikit Al-Nyam. Sekali satu cawan ni buruk pun dah RM14. Ini buruk-buruk. Kalau tambah tu, tambah ni RM22. Tengok. Orang beli. Padahal kalau kita buat sendiri baru RM8. Baru RM6. Tapi kenapa orang beli? Jenama. Boleh tak jual mahal? Tak salah. Haram tak? Tak haram. Sama lah juga macam buah-buahan. Kamu ada duit, kamu dah ada buah yang berkualiti, yang elok, kamu nak jual dengan harga yang mahal, tak ada masalah. Mengikut harga pasaran, tak ada masalah. Yang tak boleh,
adalah makanan-makanan asasi. Macam beras, itu tak boleh kacau. Itu makanan asasi. Apa lagi? Minyak, itu tak boleh kacau. Tak boleh monopoli dan sebagainya. Wallahu a'lam. Itu semua tu daripada tanam-tanaman. Baik, saya akan buka soalan selepas ni. Akan datang kita akan bincang hukum az-zira'ah al-muharramah. Menjual ataupun menanam buah-buahan yang diharamkan dalam Islam. Kita pergi laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya ingin bertanya hukum. Ini ada orang tanya secara online. Bolehkah kita bekerja di sebuah syarikat yang mana syarikat tersebut mendapat projek menerusi kaedah rasuah? Adakah ia dihalalkan atau diharamkan untuk saya sebagai orang bawahan? Tuan-tuan, tugas kita masa bekerja, apa tor kita? Katakan tor kita kerani, ataupun tor kita sebagai pengurus yang tidak melibatkan kepada perolehan projek. Jadi kita
tidak bertanggungjawab sebagai pekerja bawahan menanggung dosa-dosa orang yang buat dasar tersebut. Contohnya orang tu dia bos-bos atas, CEO ke, dia penolong CEO ke, pengurus besar dia ke, yang dapatkan projek itu menerusi rasuah, dia yang tanggung dosa. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Takkanlah orang yang nak tanggung dosa itu driver van, driver lori, driver kepada pengurus-pengurus kecil. Mereka tak tanggung dosa, mereka tak tahu pun apa yang diorang buat kat atas sana untuk dapat projek daripada projek-projek kerajaan dan sebagainya. Maka kita tak bertanggungjawab. Kita hanya bertanggungjawab atas tugas kita pada hari tersebut. Kecuali kita sendiri yang memang meletakkan untuk dapat projek, kita tu CEO, kita yang pergi buat deal untuk dapatkan projek dengan rasuah. Bila tanya kenapa rasuah, dia kata darurat. Tak ada darurat. Rasuah, dia tak ada rasuah. Rasuah tidak ada darurat, maka hukumnya haram. Sebab Nabi sebut secara umum, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang rasuah, menerima rasuah, kedua-duanya masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibenarkan. Baik. Ada sahabat kita yang tanya, dia kata, Assalamualaikum Ustaz, saya mempunyai tanah peninggalan arwah atuk. Tanah tersebut atuk bagi kepada saya dan telah pun turun nama. Rupa-rupanya pemberian tersebut atas dasar kasih sayang ketika arwah masih hidup, ia tidak dimaklumkan kepada anak-anak atuk. Sekarang atuk dah tak ada, tanah itu sudah menjadi milik saya dan telah pun ditukar nama ketika arwah hidup. Perlukah saya memberi hak-hak pakcik-pakcik dan makcik-makcik saya, sebab mereka mengungkit dan meminta. Tanah itu ada nilai dan harga. Mohon pandangan. Tanah ni atuk punya. Atuk hidup, haji hidup, cucu sayang semua buat cucu ni. Cucu baik sangat. Jadi bila budak ni dah besar, dah masuk universiti, dia tolong kita, dia jaga kita, elok apa, sayangkan kita, balik kampung tengok kita, kita pun kata, nak cu, kau ambil tanah atuk kat sini, kau jaga. Dia pergi bawa ni ke pejabat tanah, tukar nama terus, cakap banyak, dah dia punya. Adakah bila atuk meninggal, tanah tu nak dibagikan kepada pakcik-pakcik atau anak-anak atuk ni? Tak perlu. Sebab apa? Sebab telah berlaku pemindahan milik. Orang tu dah bagi hadiah ketika hidup. Bila bagi hadiah ketika hidup, berlaku qabad, penerimaan, pertukaran tanah pun berlaku, maka itu hak dia. Jadi pakcik-pakcik, makcik-makcik, tak payahlah cakap apa. Diam sudah. Anggaplah itu rezeki terpijak cucu kamu, anak saudara kamu. Ini tak, kita pula nak gaduh dengan orang tua tu, budak kesian. Jadi jangan. Mungkin ada sebab kenapa atuk bagi kat cucu ni. Ada sebab. Jadi tak apalah kita nak pertikai dan tak perlu kita nak bergaduh dalam isu. Wallahu a'lam. Ini soalan online budak-budak, anak muda. Baik, ada soalan yang hadir? Okey, kalau tak ada, kita jumpa pada bulan depan. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma innaka 'afuwwun kariim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin bi rahmatika ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam.